Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Today we will go into chapter 2, which is vectors. So sebelum tu jom kita baca doa. So in this chapter, there are three subtopics that we will learn. Okay, firstly is introduction to scalar and vectors, and then we have addition and subtraction of vector using two methods, graphical and component method, and also multiplication of a vector by scalar. So in physics, it is important to differentiate physical quantities to quantities that has directions or not. So, quantity tu dinamakan sebagai scalar quantity and vector quantity. So, scalar quantity has only magnitude. So, for example, length, area, volume, speed, semua ni adalah scalar quantity. And then second one, we have a vector quantity. Vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. For example, displacement, direction, velocity, acceleration. So, semua ni adalah vector quantity. So, vector quantities ni are usually expressed as a bold. Simbol dia kasih ball ataupun dia letak arrow dekat atas, arrow ataupun line dekat atas huruf dia tu. And then bila ada arrow tu maksudnya itu adalah direction untuk that quantity. So to indicate a vector, we can draw an arrow. So arrow tu dia ada tail, dia ada head. Okay, so head ni dekat mana ada arrow, dekat situ adalah dia punya head. And then arah head ni akan menunjukkan kita punya direction of a vector. So lagi satu, length untuk arrow ni adalah menunjukkan magnitude untuk kita punya vector. So kalau pendek, kalau arrow tu pendek, that means magnitude dia kecil lah. And then bila arrow tu panjang, magnitude dia akan jadi besar. So the magnitude of a vector can be written as like this. Dia ada dua garisan yang macam ni. So ini adalah menunjukkan magnitude untuk satu-satu vektor. So, and lastly, kalau macam dalam arrow ni, dekat tail ni adalah starting point of a vector, and head ni adalah kita punya end. So, two vectors, for example, vectors A and B, are equal if the magnitude of A is equal to magnitude of B, and the direction is also the same. So, contohnya macam yang ni, A dengan B ni, dia punya panjang sama, and then dia punya arah pun sama. So, that means A and B is parallel. However, if the two vectors is in opposite direction, contoh macam ni, A dia ke atas, but then B dia ke bawah, so that called as anti-parallel. So, A is equal to negative B. So, in vector addition, the addition of two vectors, for example, vector A and vector B, will produce a new vector which known as resultant vector. So, dalam addition of vector ni, dia ada two methods graphically, which is parallelogram and triangle. So, there are three rules in vector addition. Firstly is commutative rule. So, commutative rule ni, it said that if vector A plus B, it is equal to when vector B plus with A. And associative rule, bila dalam kurungan A plus B and then baru tambah C, it is also equal to bila A tambah B tambah C yang ada dalam kurungan. And last one is distributive rule. So dalam distributive rule,
if a constant is multiple with addition of two vector A and B, it is also equal to bila constant tu darab with each vector and then kena tambah dua-dua. So ini yang kita kata tadi bila addition of vector graphically. So contoh kita ada dua vector A dengan vector B. So bila guna parallelogram, cara nak lukis vector tu untuk for example untuk vector A ni dia akan start dekat origin. Okay, yang ni adalah vector A. And then untuk vector B, kalau dalam parallelogram, dia juga starting dekat origin. So, nanti B ni akan ke atas. So, dia punya resultant vector nanti akan starting daripada origin and then dia akan jadi ke hujung sana. So, garisan ni bila kita gabungkan, dia akan membentuk shape untuk satu parallelogram. So, resultant vector ni akan jadi A plus B lah. So, kalau dalam triangle, dia berbeza cara lukis dia. Okay, untuk A tadi dia sama, dia start daripada origin and then sampai kepada dia punya head. Tapi untuk lukis yang B, tel untuk vector B ni dia kena diletakkan dekat head vector A. And then barulah dia ke atas. So, nanti untuk dia punya resultant vector dia mesti start daripada origin and then kita garis dia sampai ke head untuk vector B. Ni adalah kita punya resultant vector. So, bila kita tengok dekat dua-dua diagram ni, so kita boleh nampak yang for both method, dia punya resultant vector A plus B ni adalah sama. For subtraction of vectors, for example, kita ada dua vektor C and D. So, vektor ni bila subtract, dia melibatkan sebenarnya addition. Tapi opposite vektor, salah satu vektor tu kita ubah dia punya direction. Okay, contoh D ni sekarang ni dia directed upward. Tapi kita nak tukar kepada ke bawah. So, bila kita switch direction untuk D ni, daripada vektor D, dia akan berubah menjadi negatif D. So, bila kita tambahkan, so dia akan jadi C plus negatif D. So, penambahan ni adalah antara vektor C tadi dengan negatif D. Okay. So, bila dalam parallelogram sama macam addition tadi, dia akan melibatkan vektor C ni start daripada origin and yang negatif D ni pun dia start daripada origin. So, this is the resultant vector, C minus D. So, untuk triangle pula, untuk C tadi dia start daripada origin and untuk minus D, the tail of vector negative D is in the head of vector C. So, dia akan directed downward and then untuk resultant vector C minus D, dia punya tail mesti dekat origin and head dia dekat hujung vector negative D. So, sama macam tadi, resultant vector C minus D ni either guna method parallelogram ataupun triangle, dia punya resultant vector masih sama. So, a vector can be resolved. Resolving here means that a vector can be split into its component. So, komponen dia ada dua, dx and also dy. So, satu benda je yang awak perlu ingat. Kalau dx ni, kita menggunakan cos and dy ni kita menggunakan sin. So, kalau nak dapatkan dx, kita kena guna formula d cos theta and dy is d sin theta. So, theta kita ni, kita mesti ambil daripada angle daripada the vector itself kepada x-axis. Okay, this one you have to remember. Theta dia mesti ambil yang dekat sini. Daripada vektor kepada x-axis. Dx pun guna theta dekat sini. Dy pun guna theta dekat sini juga. So, daripada kita punya komponen tadi, dx dengan dy,
kita boleh kira magnitude untuk satu-satu vektor. So magnitude dia dengan cara dx square plus dy square punca kuasa 2. So dapat balik magnitude yang asal tadi. So selain tu kita juga boleh kira direction untuk vektor untuk satu-satu vektor. So menggunakan formula ni tan theta equal to dy divided by dx. So kita punya direction ni adalah kita punya theta dekat sini. So nak cari theta, tan ni kena bawa sebelah akan jadi tan inverse lah. Okay, so vector D for example, in terms of unit vector ni I dengan J. So kita boleh tulis vector tu dalam bentuk ni. So D equal to dx I plus dy J. So, in addition of two vectors, kita juga boleh guna component for each vector. Okay, contoh ada vector A plus dengan vector B. Akan dapat vector C. So, vector A ni kita splitkan kepada each component AXI, AYJ plus dengan AZK. And B pun sama, BXI, BYJ plus BZK. So, untuk tambah dua-dua vektor ni, yang X tambah dengan yang X, Y tambah dengan yang Y, dan Z tambah dengan Z. So, dia akan jadi AX plus BX, AY plus BY, dan AZ plus BZ. So, nanti AX plus BX tu kita akan dapat CX. AY plus BY akan dapat CY, dan AZ plus BZ akan jadi CZ. So, number CX, CY, CZ ni nanti barulah kita akan isi dekat sini. Okay, kita try buat soalan example ni. So, dalam soalan ni, dia kata that given that the components of P, Px is 4 meter, Py is 5 meter, and Pz is 3 meter. And the components of Q, Qx is negative 3 meter, Qy is 5 meter, and Qz is negative 4 meter. So, dia suruh find the magnitude of yang ni, soalan ABCD ni. Okay, so yang first kali bila dapat soalan macam ni, since dia dalam soalan dah bagi komponen for each vector, so kita keluarkan. Kita keluarkan untuk tengok satu vektor tu apa dia punya komponen. So daripada 4, 5 dengan 3 ni, keluarkan kita akan dapat yang ni. 4i, 5j plus dengan 3k. So I ni kita letak dekat x komponen, j dekat y komponen, and k dekat z komponen. So Q pun sama, dia dah bagi QS negatif 3, QY 5, QZ negatif 4. So masuk je lah, negatif 3I tambah 5J minus 4K. Okay, so untuk yang A ni, dia suruh tambah P plus dengan Q. So P is, kita tulis dia dulu vektor ni, P tambah dengan yang Q. So nanti untuk tambahkan dua-dua ni, yang X tambah dengan yang X, Y tambah dengan yang Y, dan Z tambah dengan yang Z. So, dekat sini 4 tambah dengan negatif 3. So, akan jadi 1 lah. 4 tolak 3, 1. So, 5 tambah 5 jadi 10. Dan 3 tambah negatif 4 akan jadi negatif 1. So, dia akan dapat yang ni. I tambah 10J minus K. So, bila dia cari magnitude untuk P plus Q, so magnitude ni refer kepada P plus Q tadi ni. Vektor, resultant vektor dia tadi. So, X square 1 kuasa 1 tambah Y square 10 kuasa 2 tambah dengan yang Z square. Negatif 1 kuasa 2 baru punca kuasa. So, dapatlah jawapan dia. So, kalau setiap kali nak cari magnitude, memang kena macam tu lah. X square plus Y square plus Z square punca kuasa 2. So, untuk soalan yang B pula, sama juga macam tadi. Cuma dia tolak. So, P minus dengan Q. So, X minus dengan X, Y minus dengan Y, and Z minus dengan Z. So, yang kat sini, 4 tolak negatif 3. Dia jadi tambah, akan jadi 7I. And 5 tolak dengan 5 akan jadi kosong. Dan 3 tolak dengan negatif 4 akan jadi 7K. So, yang 5 tolak 5 jadi kosong kan? So, bila kosong tu nanti kita eliminate je J tu. So, that's why kenapa tinggal 7I tambah dengan 7K. So, sama macam tadi, nak cari magnitude, kita ambil dia punya nombor kat sini. So, 7 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2.
Punca kuasa. Dapatlah jawapan dia. Untuk soalan C dengan D, konsep dia pun sama juga. So, awak try buat sendiri and then awak tengok dengan refer dia punya last answer. Kalau contohnya tak faham juga, boleh tanya dekat dalam grup lah. So, ni example yang kedua. So, dalam example ni, soalan dia, a particle S experience a force of 100 Newton as shown in figure above. So, determine the X component and the Y component of the force. So, bila dia suruh cari X component dengan Y component, that means dia suruh cari Fx dengan Fy. So, kalau kita nampak dekat figure ni, F ni sekarang dia ada angle which is 120 degrees daripada x-axis, daripada 0 degree. So, bila kita lukis dekat dalam kita punya axis, x and y, so kita akan dapat macam ni. So, macam yang saya kata sebelum ni, kalau nak cari fx, kita kena guna cos. Kalau nak cari fy, kita kena guna sin. So, fx is f cos theta. So, theta dia kita mesti ambil dekat bahagian yang dekat dengan x-axis. So, oleh sebablah dekat sini 120 degrees. So, remaining sini adalah 60. Sebab satu straight line ada 180 degree. So, awak kena ambil yang ni, yang dekat dengan x-axis. So, untuk yang fy pun sama. Dia punya theta 60 degree juga. Okay? So, untuk tentukan sama ada benda tu positif ataupun negatif, dia tengok kepada kita punya graf. Okay, kalau macam kita punya graf, kalau dekat bahagian kanan ni, X kita positif. So, bila garisan Fx tu dekat depan ni, dia akan jadi positif. Tapi untuk kes yang ni, Fx dia arah dia ke kiri kan? So, bila ke kiri, dia akan jadi negatif. So, that's why kenapa kat depan ni dia letak negatif. Okay, so dapatlah negatif 50 Newton. Untuk Fy, sekarang ni Fy ni arah ke atas. So, arah ke atas, so that means dia ke atas sini. So, bila ke atas, dia jadi positif. So, dekat sini, positif je lah. So, dapatlah 86.6. Okay, tapi bila dalam soalan tu, tiba-tiba Fy dia arah ke bawah. So, bila Fy ke bawah, so dekat depan ni nanti kena letak negatif. Alright? Okay, try pula buat soalan example 3 ni. Okay, kalau tengok dekat sini, kalau macam tadi kita hanya ada satu force. Kalau dekat soalan ni kita ada 3. 1, 2, 3. So, kita kena cari resultant force daripada ketiga-tiga force ni. Okay, dia kata calculate the magnitude and direction of the resultant force. So, bila dia kata resultant, that means awak kena tambah tiga-tiga force ni. So, untuk yang F1 dengan F3 ni, dia punya konsep sama je macam yang example tu tadi. Untuk yang F2 ni pula, kalau awak nampak dia punya arrow ni, dia masuk ke origin. So, bila macam ni, awak kena tarik force ni ke bawah. Kena extendkan dia ke bawah. Pastikan arrow tu terkeluar daripada origin. Okay, kalau nak kita lanjutkan explanation tu dekat next slide. So, ni yang saya kata tadi, F2 tu kita kena extendkan ke bawah, tarik ke bawah. So, dia punya angle, kalau tadi angle tu dekat atas 45 degree, kita pindahkan ke sini lah, 45 degree. So, each of this vector must be resolved. Awak kena cari daripada F1 ni, kena splitkan F1x, F1y. Untuk F2, splitkan juga F2x, F2y. Dan F3, F3x dengan F3y. So, sama macam tadilah, cari satu-satu komponen untuk setiap vektor. And then, baru kita tambahkan. Okay, so kalau dah dapat awak punya resultant force, magnitude is 38 Newton, maksudnya kat situ dah settle. So, macam mana nak cari direction pula? Okay, direction dia untuk masukkan nilai Fy dengan Fx ni, biasanya memang tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak tentukan benda tu dekat kuadran keberapa? Okay, kalau dekat sini, Fy kita dah jadi negatif.
fx kita pun negatif. Kat sini dah dapat fy negatif, fx negatif. So, bila masukkan dekat sini negatif-negatif, akan dapat nilai 84 degree. So 84 degree ni dia tak semestinya dia dekat first quadrant. Okay, kita kena tengok kita punya fx dengan fy kita. Okay, so dalam satu graf dia sebenarnya terbahagi kepada 4 kuadran. Daripada sini kuadran first, second, third and fourth. So macam mana nak tentukan? Tadi kita punya fy negatif kan? So bila fy negatif, that means dia dekat bawah ni. Dekat area bawah ni, fy dia negatif. And then kita punya fx pun negatif. So fx negatif, so maksudnya dekat sinilah. So negatif, negatif. So dia dekat third quadrant. So bila sama juga dengan kuadran yang lain, dekat first quadrant ni adalah bila fx dengan fy positif. Second quadrant bila fx negatif, fy positif. Dekat third bila dua-dua negatif. And dekat fourth quadrant bila y kita negatif and kita punya fx kita positif. So nak dapatkan 264 ni, 84 ni maksudnya dia kira daripada y axis. Maksudnya dekat sini 84. So nak cari macam mana dapat 264 ni. 84 ni tambah dengan 180. 264 ni maksudnya dia kira daripada sini. Daripada starting 0 degree ni sampai ke third quadrant. Tu kenapa dia dapat 264 degree. Okay, so try buat soalan exercise 2.2 ni.